daripada Allah, kita berada pada 10 hari yang terbaik dalam panjang tahun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita untuk terus mengabdikan diri kepadanya. Tak lama lagi nak Arafah kan. Jadi mudah-mudahan kita dapat terus kekal melakukan kebaikan. Baik, dalam kuliah kita yang lalu kita sudah pun habis pada tajuk ni kitab kita ni kan, Fiqhul Akhlaq ini. Kita dah habiskan tajuk tidak mengharapkan milik orang lain yang kita tak uraikan beberapa siri kuliah. Malam ni kita pagi ni berapa? Pagi ni kita tajuk yang baru pada muka surat 82 bagi yang ada kitab. Tajuknya ialah mereka juga manusia. Tajuk tu sendiri sudah menggambarkan satu mindsetting sebenarnya. Penting kita bila kita berinteraksi dengan manusia, kita ada satu mindsetting yang betul, kita akan jadi lapang. Kalau kita punya setting pemikiran kita tu ketat, rigid, penuh prasangka, hidup tak bahagia. Ataupun kalau terlampau longgak sangat pun, kita tidak jadi mustaqim. Jadi kita tengok apa yang dihuraikan oleh pengarang kitab kita ni untuk kita ambil iktibar dan contoh insya-Allah. Muka surat 82 lah. Qala al-musannif hafizahullah, orang-orang mukmin adalah manusia biasa. Itu dulu poin. Orang mukmin adalah manusia biasa. Jadi di mana beza dia? Beza ialah pada iman. Banding dengan yang tak beriman, bezanya ialah pada iman tu. Tetapi walaupun kata beriman, dia masih manusia. Kita tak satu dia pada orang. Kita tengok pada diri kita. Macam mana kita berilmu sekalipun, macam mana kita lazim nak melazimi solat jemaah di masjid subuh, isya apa semua sekalipun, macam mana kita rajin datang kuliah, kita rajin bagi infak harta benda dan sebagainya, kita suka diri kita, kita memang masih manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan manusia. Jadi itu yang ditekankan oleh pengarang kitab kita ni. Kita dan orang keliling kita adalah manusia. Bila kata manusia, tengok dia kata, mereka akan, mana manusia ini akan melakukan apa yang dilakukan oleh manusia lainnya. Orang makan, kita makan. Orang teringin, kita pun teringin. Kalau kita nak, orang pun nak juga. Kalau kita ada rasa marah, orang lain pun ada rasa marah juga. Kadang-kadang kalau bersembang bercakap, nak tampau lah, nak lempang lah, nak apa, ingat kita je boleh buat macam tu. Orang tak boleh buat macam tu. Sama je kan? Jadi perasaan tu ada. Jadi bila kita cakap tu, kita akan terlepas. Kita akan terlepas cakap yang salah dan sebagainya. Orang pun akan ada macam tu. Nenek moyang mereka, mana nenek moyang manusia ini, kita dan orang lain, ialah Nabi Adam alaihi salam. Adam telah melakukan keingkaran, maka keturunannya juga berbuat keingkaran. Adam mengingkar apa ni? Adam alaihissalam telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala ketika melanggar larangan Allah Ta'ala jangan menghampiri pohon khuld dalam syurga. Beza dia ialah Adam selepas melakukan maksiat tersebut, boleh ke kita kata maksiat? Bezalah pandangan ulama, tapi itu dah bentuk keingkaran. Pasal Allah Ta'ala dah perintah larang, jangan hampiri. Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu berdua, wahai Adam, wahai Hawa, hampiri pokok ini. Kalau hampiri, nescaya kamu akan jadi kalangan orang-orang yang menyesal. Jadi Adam dan Hawa langgar arahan itu. Jadi di situ kita consider sebagai melakukan maksiat. Bezanya, Adam dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa minta ampun. Lepas buat maksiat, Allah Ta'ala hantar ancaman dengan terangkatlah pakaian mereka, terdedahlah kemaluannya dan sebagainya, dan diarahkan untuk turun ke bumi.
Dalam tempoh itu Adam dan Hawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kita sebut awal-awal nak beritahu beza Adam dan satu lagi makhluk yang buat maksiat juga sebelum sikit daripada Adam ialah Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tu dia buat maksiat juga. Maksiat dia ialah dia tak mau tunduk kepada Adam yang Allah perintahkan. Dan Allah kata dia aba. Dia tak mau. Wastakbara. Dan dia sombong. Dia tak kambur. Belagak. Lepas itu orang belagak ni dia tak dapat hidayah Allah Ta'ala. Orang sombong, dia menutup dirinya daripada mendapat hidayah Allah Ta'ala. Jangan itu. Baik. Jadi dia telah mengingkari, maka keturunannya mengingkari. Dia pernah lalai, ada pernah lalai, maka keturunannya juga lalai. Mereka diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia lah kan. Sebagaimana firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia itu lemah. Surah An-Nisa ayat 28. Baik. Jika ada orang melakukan kekeliruan, buat benda salah, dia kita istilahkan kekeliruan ni maknanya ialah orang tu dia bukan, dalam istilah Arab dia panggil musirrun bil maksiyah. Dia bukan jenis memang ketegak betul-betul nak buat maksiat. Dia manusia biasa dan dia buat salah. Sedar ataupun dia tak sedar, dia buat salah. Macam kita kan ada benda dosa yang kita buat. Itulah manusia. Jadi pengarang kitab kita ni dia bagi tahu kita, jika ada orang melakukan kekeliruan, kesalahan, kesilapan, maksiat sekalipun, jangan anda menghinanya kerana kekeliruan itu. Jangan hina. Pak itu susah sebenarnya tau. Pasal kita rasa macam, lah aku tahu takkan dia tak tahu. Kalau benda tu memang clear cut benda yang salah, pun kita tak boleh nak pandang hina dia. Apatah lagi kalau perkara yang ada kesamaran. Apatah kalau benda itu benda yang dia sangka itu benda baik, tanpa ada sesiapa pun yang menjelaskan kepada dia. Kalau kita kata takkan dia tak boleh fikir. Tuan-tuan, kita pernah berada di tempat yang itu. Berapa banyak amalan, kalau kita ambil contoh amalan masyarakat yang masa dulu kita pernah buat beria-ria, bersungguh-sungguh, dengan sangkaan inilah bendanya, inilah agama. Sebelum datang kebenaran, sebelum datang hujah orang bagi tahu kat kita, sebelum kita boleh terfikir tentang perkara yang sebenar, kita sangka itulah yang betul. Jadi begitu juga dengan manusia. Pasal itu selalu dibezakan antara orang yang sudah mengetahui kebenaran dengan orang yang belum tahu kebenaran. Senantiasa ada ruang yang dipanggil iqamatul hujjah, menegakkan hujjah dan kebenaran. Bab ni tuan-tuan, kita kan kadang-kadang kita bila bersembang dengan orang yang tak sama cara fikir dengan kita, mungkin tak sama cara pengajian, yang ada pendirian yang berbeza-beza. Kalau kita boleh, ini secara idealnya, kalau kita boleh duduk dengan dia dalam keadaan tenang, tu sama melenting, tu sama marah, kita pun jangan, dia pun jangan. Tapi dia tu tak boleh, tak upayalah, bukan kita yang kontrol dia, tapi diri kita. Barangkali ada isu yang mungkin diperselisihkan, tajuknya apa, bagi spesifik tajuk, letakkan tajuk tu macam dia orang buat debat terbuka apa semua kan, ada spesifik tajuk. Janganlah ikut-ikut tajuk lain, tak selesai masalah. Itu cengkelat namanya. Bagikan topik tu betul-betul, tajuknya yang ini, keputusan yang dapat boleh ke tak boleh. Benda sekarang ni duduk di dalam, kita katakan, ruang maya kita sangat terbuka dengan sumber ilmu. Benda cukup banyak.
Kalau yang peringkat yang berbincang ni level yang boleh membaca rujukan. Kitab kat bawah pun banyak, kitab demo pun banyak, bawa turun. Kalau tidak, tanya Pak Cik Google. Internet buka. Bukakan tagnya, okey, tajuknya yang begini. Apa hadisnya, apa Qurannya, apa huraian ulama tentang benda tu. Kita letak sama-sama secara objektif, sama-sama tak tahu. Letakkan begini hujahnya. Baru kita boleh ada percambahan ilmu. Bukan semestinya dia akan ikut kita atau kita terpaksa ikut dia. Bukan semestinya. Tetapi sekurang-kurangnya kita tahu hala tuju kita, pegangan kita datang daripada mana, dan kita juga tahu yang kawan kita berbeza pandangan dengan kita ni kerana dia melihat daripada sudut yang mana, dalil yang dia pegang apa, hujah yang dinyatakan itu apa, ulama mana yang sebut benda tu. Mungkin sampai ke satu tahap, oh ini ijtihad. Yang kita balah sangat ni rupanya benda ni memang ijtihad. Ulama sendiri dah berpuluh-puluh dulu pun berbeza pandangan. Kita akan lapang dada. Tak timbullah kita nak mewahabikan orang, membid'ahkan orang. Dia akan duduklah di tempat yang kita berlapang dada. Dan ada juga benda yang bila kita bincang nampak sangat pegangan yang sangat rapuh, yang kita boleh buat keputusan yang macam ini memang kita tak boleh campur langsung, tak boleh terlibat langsung, kita kerat di situ. Tapi perlu kepada perbincangan dan penilaian. Pasal tu dia tekankan di sini, lihatlah kelebihannya dan hormatilah dia sebagai manusia. Bantulah dia untuk memperbaiki diri. Kita kena terang. Benda tu tuan-tuan, selalunya boleh terang ni kalau kita boleh susun atur perkataan dengan elok. Yang jadi masalahnya bila kita start buka Facebook, masa menulis tu tangan dah geletar dah geram. Ihlah dia ni, kita kata takkan tak baca. Memang orang tak baca artikel yang panjang-panjang, orang tak baca. Dia akan buka tengok apa komen, dia ulas tak komen tu je. Lepas tu hanyutlah. Sama juga macam berita akhbar, berita kan tuan-tuan baca berita. Berapa ramai yang baca berita tu sebenarnya? Berapa ramai yang baca statement menteri yang betul? Statement timbalan menteri. Yang ada ialah ambil petikan tajuk daripada berita yang tak sama pun dengan apa yang diulas oleh kawan tu. Sudahnya kita pun bawa keluar keratan tu, kita screenshot, kita pun sebarlah kat WhatsApp group, kita troll, kita hina, kita lecehkan kawan tu. Padahal dia tak sebut benda tu. Sok khabar yang letak kan. Akhbar yang letak tajuk, kita piulah yang tu. Maka datanglah dosa yang berangkai-rangkai. Benda tu susah sebenarnya nak kontrol, pasal kita jenis geram. Tambah tak berdepan kan. Tak ada siapa. Kalau kita berdepan, besar dia tak berani. Kita ada kecil sikit. Ini bila dalam Facebook ni semua sama. Tua muda tu orang pandang sama aja. Budak lepas sekolah SPM pangkat 3. Dulu pangkat 3 kan. Dia kan ada heran pandang wajah Asia. Sama aja. Itu bahana yang ada sekarang ni. Tapi bagi orang yang ada agama, bagi orang yang kita bukan sempurna, tapi kita belajar fiqh akhlak, macam mana nak merealisasikan akhlak yang dibawa oleh Nabi, kita kena ada benda tu. Kalau kita geram tu, ada orang yang terasa, tengin sungguh ni terang-terang tak faham. Susun. Kita kan sebenarnya ada orang gigih, ada orang yang cepat putus asa. Orang yang putus asa, malas aku campur, sudah blok je. Aman untuk diri dia tak ada kau. Selesai. Ada orang dia gigih, dia cuba nak lawan juga. Kalau yang nak lawan tu juga, susun atur perkataan tu bagi betul. Jangan tulis dalam keadaan geram. Mesej tu kadang tak sampai. Kata orang Penang sekali dia sampai, dia bagi, sambil-sambil dia bagi, sambil tu dia camdek. Tahu camdek? Sambil tu dia bagi, dia pukul. Orang tak ingat mesej yang sampai tu. Orang ingat, dia kata kat aku. Menyebabkan orang marah. Jadi di situ kita, sebenarnya kita perlu belajar menghormati orang lain. Menghormati orang yang lebih pandai satu, menghormati orang yang tak pandai-pandai. Kita kena tahu idea dia perlukan satu belayan kasih sayang yang berbeza barangkali.
untuk kita terangkan. Dan jangan pakai, selalunya orang jenis malas nak tulis kan, sila belajar lagi. Macamlah kau mau belajar habis. Ayat macam bagus je, sila belajar lagi. Bila kita ingat semalam, bila bagi kita Arab, alah kamu pun ambil Google je. Memanglah ambil Google, kita screenshot Google, tapi kita baca lah teks Arab tu. Tu payah bahasa juga kan. Tapi begitulah tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan manusia, poin tajuk kita pada pagi ni ialah kita manusia, orang tu pun manusia. Ada kelebihan, ada kekurangan. Macam mana kita nak menangani benda tu supaya win-win, dua-dua jadi elok. Ataupun kalau saya tak boleh nak elokkan orang, kita elokkan diri kita. Itu je benarnya. Baik, lihatlah, ni dia nak datangkan contoh bahawa manusia adalah manusia. Siapa generasi yang paling ideal, yang paling elok sekali dalam sejarah ketemadunan manusia ni? Tentu para sahabat. Selain daripada para rasul dan anbiya dengan pengikut-pengikut masing-masing, untuk kita ni, umat ni, tentulah para sahabat. Dia panggil as-safwatul mukhtarah, sahabat yang terpilih, yang Allah Ta'ala janjikan syurga, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kan? Berapa banyak kelebihan tentang sahabat? Sangat banyak. Tengok realiti sahabat itu sendiri. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik. Mereka adalah umat terbaik bagi manusia. Kuntum khaira ummatin, sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ayat itu turun atas batu jemala para sahabat itu dulu, baru turun ke orang lain. Jadi itu adalah generasi terbaik. Namun kekeliruan itu tidak membuat, namun walau demikian mereka tetap jatuh dalam kekeliruan, tetap buat salah, tetap buat dosa, tetap buat benda yang kalau kita kata sahabat membuat, ya, hakikatnya begitu. Tengok ya, benda ni maksudnya pengarang kita nak beritahu, walaupun sahabat Nabi ni duduk berdepan dengan Nabi, belajar direct dengan Nabi, dapat tarbiyah Nabi, tetap buat salah, tetap ada kesalahan. Cuma kita katakan kekeliruan itu tidak membuat mereka menyimpang dan keluar dari kelompok orang-orang yang bertakwa. Ini kita katakan tadi, di samping kita dapat keluarkan kelemahan orang, kita juga kena iktiraf kelebihan dan kemuliaan yang ada pada diri dia. Apabila kita timbang tara, ternyata generasi sahabat ini kelebihan, kemuliaan itu sangat banyak berbanding dengan kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Ini bermakna macam mana tinggi pun darjat satu orang manusia, datang keilmuan dia dan sebagainya, dia tetap manusia, dia tetap buat salah. Kenapa? Kerana manusia ini tidak lepas daripada kesalahan dan kesilapan. Yang maksum hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu pun Nabi tu yang maksum tu pun telah berlaku beberapa kali dalam sejarahnya, dalam sunnah Nabi, kesalahan dalam pendirian, kesalahan dalam pendekatan yang Allah tegur. Nabi pun kena, ya Nabi pun kena, pasal al-kamalu lillah, kesempurnaan itu hanya Allah, hanya untuk Allah. Makanya kalau kita pandang tinggi satu-satu orang manusia, jangan sampai tak ada ruang untuk kita letakkan dia manusia. Tiba-tiba ada keluar berita dia kata dia macam tu, oh dia macam tu juga ya. Ya, dia macam tu juga tu bukan pada kita down kan, downgrade kan. Untuk part itu dia ada zallat, dia panggil, ada kegelinciran, ada kesalahan, ada dosa yang dia buat. Tapi kena timbang tara dengan berapa banyak kebaikan yang dia buat, jasa-jasa yang dia bagi kat kita, kelebihan yang ada pada dia. Habis tu yang salah tu, yang salah tetap kita kata yang tu salah. Kalau kata dosa, ya ada dosa dan dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Betul tak?
Dan yang salah tu sebab dia manusia. Itu yang sebenarnya yang nak diajarkan kepada kita. Maka generasi sahabat ini, walaupun kita akan boleh senaraikan, bukan kata puluh, beratus, yang ni buat salah yang tu, yang ni buat salah yang ni buat salah yang tu, tetapi semua kesalahan itu tidak mengeluarkan mereka daripada dairah kelompok orang-orang yang bertakwa. Bahkan kekeliruan itu laksana penghias di lautan keutamaan mereka. Ada variety kehidupan. Tuan-tuan, kalau kita hidup suami isteri kan, dalam begitu banyak kehebatan suami itu, adalah kita jumpa 1, 2, 3, 4, 10, 20, berpuluh kekurangan yang ada. Siapa juga dengan suami, bila kenangkan isteri itu, ihlah kalau kata tak berkenan, bersusun. Itu yang tak berkenan. Habis tu yang lain yang tak disebut tu, begitu banyak kelebihan yang ada. Itu dipanggil pertimbangan. Jadi kerana itu tuan-tuan, para ulama sebenarnya dalam bab mind setting ini, dia ada dia ada beberapa ilmu tau, dipanggil fiqh. Fiqh kan? Satu, kita belajar fiqh dipanggil fiqhun nusus. Belajar fiqh memahamkan nas. Daripada nas tu dia akan keluar hukum. Itu yang kita belajar kitab. Sama ada kita belajar secara kitab mazhab ataupun kita belajar daripada ayat hukum, hadis hukum kan. Mau buat keluar pendapat ulama. Itu kaedah dia. Satu panggil fiqhun nusus. Yang kedua, kita ada yang dipanggil fiqhul muwazanah. Fiqh pertimbangan. Kita menimbang pertimbangan antara baik dan buruk, itu dipanggil masalih, maslahah kan, dengan mafsadah, kerosakan, ditimbang tara antara perbuatan itu mana baik, banyak baiknya ke, banyak buruknya ke. Itu diajar oleh Quran, diajar oleh Nabi SAW. Yang kita perlu ialah kita lalu benda tu dan kita ada pertimbangan yang wajar. Lepas tu ada lagi yang dipanggil fiqhul awlawiyat, fiqh priority. Antara benda wajib dengan benda yang lebih wajib, mana nak diutamakan. Antara benda wajib dengan benda sunat, bertemu dua tu, mana dulu yang kita nak buat, mana yang perlu diutamakan. Antara nak melakukan kewajipan dengan nak mengelakkan kemungkaran, bertemu dua tu, mana dulu yang perlu diutamakan. Itu benda tu kita belajar. Ada yang dipanggil fiqhul waqi', memahami realiti. Kita faham realiti, mana realiti itu menyebabkan kita boleh apply semua fiqh-fiqh yang kita belajar tadi. Realiti kita ni berdasarkan pertimbangan mana yang lebih kita katakan menepati kehendak masyarakat, kehendak agama. Di situ ada lagi ilmu lain yang kita tinggal, fiqhul maqasid, memahami maksud-maksud syarak. Dan yang kemudiannya para ulama susun dia dipanggil fiqhul mizan. Fiqh cara menimbang, cara kita menimbang, menilai orang. Cabang dia itulah neraca kita. Kalau kita menilai orang dengan neraca keburukan, kita akan nampak yang buruk tanpa langsung nampak kebaikan. Tapi kalau kita menilai manusia sebagai manusia, kita akan dapat dua-dua. Saya ingat masa belajar dulu, lecturer saya, guru saya, disebut tentang perkataan naqad, kritik. Yang dipanggil kritikan itu ialah kita keluarkan kebaikan dan keluarkan keburukan. Bukan kita keluarkan keburukan orang, kita pendamkan kebaikan dia, orang tak tahu. Yang tu nampak macam ada nilai jahat. Tapi bila kata-kata kritik, kita keluarkan kebaikan dia apa, tetapi keburukan dia apa. Macam tuan-tuan baca review, orang tengok Mak Kilau tu lah kan. Tengok orang tengok Mak Kilau kan. Cuba kalau kita baca tengok, itu dipanggil kritikan. Dia senaraikan apa kelebihan cerita ni di sudut pandang dia, apa keburukan di sudut pandang dia, yang kekurangan. Itu dipanggil kritik. Adil lah benda tu. Last sekali dia bagi rating 9/10, 8/10, ada yang bagi 5/10 je. Suka dia nak bagi pun. Jadi kita dengan manusia pun, kita kena tahu
Macam orang, kalau kita mak kilau tu, orang boleh kata, orang kata kenapa tak bagi 10, yang minat sangat kan? Tak boleh lah bagi 10, mana yang perfect, adalah kekurangan sikit-sikit kita kata kan. Pasal apa kurang? Pasal yang buat tu manusia, tukang buat skrip manusia, lakon layarnya manusia, pengarahnya manusia, pelakonnya manusia, tentu ada benda yang kurang. Lepas tu nak pergi berlakon cerita orang yang tak ada dah pun, tentulah ada banyak ruang kekurangan di situ. Tapi kita sebagai penonton, tontonlah penonton, saya tak tengok lagi. Tengoklah kan? Tentang boleh baca, dia boleh berapang dada yang tengok lah kan? Macam mana boleh? Dia boleh spek, okey lah tu. Sebab kita tahu tu manusia. Mana dia sempurna. Jadi kalau kita boleh menilai filem yang macam itu pun begitu, saya ingat, kalau kita kira habis yang sampai nak tengok dengan pakai tengkolok semua tu, kira habis taksub dah tu. Punya feel lah kan? Tengkolok tinggi pula, naik orang belakang tak boleh tengok skrin. Keluar-keluar sampai melompat nak bersilat. Nampak dia punya feel tu kan? Kalau takut macam tu pun, kalau tanya macam mana, dia takkan bagi rating 10/10. Adalah sikit tak kena. Jadi macam tu juga kita. Kalau kita macam mana kita begitu admire seseorang, kita boleh, kita sanjung dia, kita kagum dia, kita tak kisahlah kagumkan dia ke sebagainya, tetap juga kena ada ruang. Oh ya, ni ruang dia. Kalau orang tanya, orang kata dia, yang tu betul ya, dia memang macam tu. Maknanya kita mengakui itu manusia. Tapi dalam kelemahan dia yang itu, begitu banyak kelebihan yang dia ada. Bukan bermakna kita pejam mata. Oleh kerana dia geng kita, dia kawan kita, salah pun tak apa. Tak mau macam tu. Dan oleh kerana yang tu musuh kita, segala kebaikan dia kita tolak tepi, langsung tak mau cerita. Jadi apa yang nak dibentangkan kepada kita pagi ni sebenarnya ialah untuk kita meletakkan neraca manusia ini tetap manusia. Macam itulah punya baik dia, macam tu semua. Bila kata TV itu memang dia banyak dah orang cerita. Jadi kita di situ pertimbangan tu biar adil. Kita tengok dicontohkan di sini. Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kata Aisyah ni tuan habis dah. Kalau kata habis geng dah. Itulah manusia yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni tidak pernah mengenal Khadijah radhiyallahu anha. Tidak pernah melihatnya dan tidak pernah bergaul dengannya. Dengar cerita je. Muka pun tak pernah nampak. Tak perasan. Kalau ada pun kecil lagi. Ini Aisyah. Tetapi maknanya Aisyah ni yang sangat mulia ni, yang kita kata Ummul Mukminin ini, yang menjadi rujukan para sahabat, ribuan sahabat rujuk pada Aisyah ni. Kita tolak tepilah Syiah tu, tak tepatkan dah. Dia pergi katakan Aisyah lebih daripada hadnya. Tapi nak cerita Aisyah ini begitu cemburu kepada Khadijah, dan kecemburuan itu diungkapkan, dia zahirkan kecemburuan itu. Nak menunjukkan apa? Manusia yang sangat mulia seperti Aisyah itu pun adalah manusia. Bila ada benda yang terbuku dalam jiwa dia, dia keluarkan juga. Kalau dah kata perempuan, perempuan juga. Itu cerita dia. Kan? Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha ni dia cerita-cerita, aku tidak pernah cemburu pada seorang wanita seperti cemburuku kepada Khadijah. Padahal Aisyah tu madu dia keliling, kan? Rumah Nabi tu dengan Aisyah pusing keliling tu, rumah madu dia belakang. Hafsah pun dia, Juwairiyah pun ada, Zainab binti Jahash ada, Zainab yang lu pun ada, yang ni pun ada. Tapi bila mai Khadijah tu dia tak boleh, dia cemburu tu lebih. Tu kata Aisyah. Dan Aisyah ni juga tuan-tuan, satu cerita sebelum masuk ini kan. Adakah ada hari yang giliran Nabi tidur bermalam di rumah dia? Bila baca sedar malam, dia berapa? Tak ada Nabi sebelah dia. Di mana pula Nabi ni? Dia khabar. Wah, Nabi solat. Nabi solat. Dia pegang tu, dia boleh pegang gagah, pegang rambut Nabi, kuk basah. Maksudnya apa? Nabi pergi rumah sebelah mandi apa? Dia dah terasa macam kuk Nabi, dia jadi lena, Nabi pergi rumah madu dia, Nabi bersama di sana, mandi, balik mulai ke rumah dia.
Itu kata perempuan. Walaupun itu Aisyah, cemburu tu tetap ada. Tambah kalau Aisyah di rumah kita lagi cemburu. Kan? Jangan kata yang ni handphone tu kena belek. Baik. Jadi kata dia, Khadijah telah meninggal 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi aku, seperti yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah cerita sendiri, dia kata Khadijah meninggal 3 tahun sebelum dia kahwin dengan Nabi. Tak selisih pun. Bukan kata sempat bermadu, tak selisih pun. Tapi tetap dia ada rasa cemburu. Aisyah berkata, Halah binti Khuwailid, saudara perempuan Khadijah, adik Khadijah, minta izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diperbolehkan masuk, minta izin nak masuk rumah. Mendengar suaranya, Nabi teringat akan Khadijah yang biasa meminta izin kepadanya. Beliau agak gemetar kerana itu dan berkata, Ya Allah, halah. Maknanya reaksi Nabi bila dengar suara tu, terus Nabi teringat kat Khadijah. Kalau ibaratnya reaksi tu, orang bukan nampak kan, lain, betul, mungkin jadi lain. Macam kalau lah kata kita bawa kereta ke tiba-tiba orang tengok pandang kelin dia, kan orang sebelah tu, pandang perempuan tu, nampak reaksi tu lain kan. Jangan main, dia orang sebelah tu sensor dia, tajuk tu dia kuat. Jangan cuba, don't try this at home. Jadi bila Nabi macam itu, kata Aisyah, aku berasa cemburu dan berkata, bila dia cemburu satu, dia keluar perkataan tu yang tak best. Dia kata apa? Mengapa engkau ya Rasulullah selalu mengingat-ingat nenek tua dan ompong? Ompong ni tak ada gigi. Lu ingat lagi perempuan tua tak ada gigi tu. Ayat dia. Yang sudah mati dia makan waktu. Itu orang perempuan buat keluar ayat tu bisau. Dia keluar ayat tu bisa tu masuk dalam hati tau, orang yang dengar tu. Jangan sangka benda tu jalan perempuan, hati dia di mulut, orang kata kan. Lepas je semua. Memanglah lepas semua, tapi yang dengar tu dia masuk kat telinga, dia simpan di hati. Itu benarnya. Jadi dia kata, bukankah Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik? Itu perkataan Aisyah. Jadi lihatlah, kata pengarang kitab kita ni, lihatlah ucapan Aisyah tentang Khadijah, nenek tua yang tak ada gigi. Dia ibaratkan begitu. Padahal tak ada salah apa Khadijah kat dia. Main kata cemburu, dia boleh pula keluar perkataan macam tu. Tapi tu perempuan, jangan jadi modal pula balik rumah kata, Aisyah apa cakap macam tu, takkan dia tak boleh. Ya, jangan buat modal yang tu, nayalah kawan sebelah. Siap lampau. Kalau yang dah season tu tak apa, Mangli dah dengar. Ini hak geng-geng baru dengar, dia dah letih dengar. Panjang lagi. Jadi nak ceritanya itulah perkataan Aisyah. Nabi dengar apa, Nabi tak seronok juga. Tapi nak beritahu, dia tidak mengurangkan kelebihan Aisyah, tapi nak beritahu itulah kekurangan dia. Dia ada cemburu. Itu Aisyah. Kan? Tengok yang lain. Aisyah lagi, dia pernah merasa tidak senang hati kepada Ali radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Ini kata pengarang kita nanti orang kata siapa dia marah ke Ali pula ni. Kata pengarang kita ni, rasa tidak enak hati Aisyah kepada Ali terjadi sejak peristiwa dusta yang menimpa Aisyah. Masa Aisyah kena fitnah dengan Safwan tu kan, yang sampai turun ayat Allah Ta'ala membebaskan tu. Jadi ketika itu Aisyah berharap banyak dari Ali untuk tampil sebagai pembelanya yang gigih di hadapan orang-orang yang memfitnahnya dan membela dirinya dengan gigih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Maknanya masa peristiwa itu dia harap Ali backup dia. Atas dasar keyakinan, percaya. Dia tahu takkan Ali tak kenal dia, kan? Dia berkenal Ali. Namun ketika itu yang didapati dari Ali tidak sesuai dari yang diharapkan. Berbeza reaksi itu. Cerita ini dijelaskan dalam hadis tentang cerita dusta dalam Sahih Al-Bukhari. Aisyah berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Talib dan Usamah bin Zaid ketika terjadi keterlambatan turunnya wahyu. Mana sementara wahyu belum turun untuk membebaskan Aisyah daripada tuduhan munafik itu, Nabi panggil Ali dengan Usamah. Pasal apa Ali dan Usamah? Ali ni sepupu Nabi. Nabi bela dia. Usamah ini ialah anak kepada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Itu pangkat cucu angkat Nabi. Orang rapat. Jadi Nabi panggil dua-dua ni sementara nak dapat wahyu. Kalau wahyu turun serta-merta, tak ada masalah, selesailah benda tu. Tapi bila wahyu tak turun lagi, orang duk desak Nabi, tuduhan dah makin merebak, orang pakat sebar. Dan sebar tu kena ke isteri Nabi. Kalau biar simpan, orang kata takkan dah use Nabi ni. Benda-benda tak elok kot yang Aisyah buat. Atas tuduhan kan. Jadi tentu Nabi akan mencari solution. Nabi minta pandangan. Nabi telah tanya kepada Ali. Jadi baginda bertanya kepada mereka berdua tentang perkara yang terjadi. Perkara yang terjadi dengan istrinya. Usamah mengatakan kepada Nabi tentang kebersihan istrinya dan tentang mereka, yakni orang-orang yang memfitnah Aisyah. Usamah backup. Usamah berkata, yang kami tahu tentang isterimu adalah kebaikan. Dia clear. Aisyah isteri Rasulullah, yang kami tahu dia orang baik. Maknanya automatik dia backup. Ini mesti fitnah. Manakala Ali mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak akan mempersulitkanmu. Banyak wanita lain selain Aisyah. Mintalah seorang sahaya yang akan jujur kepadamu. Dia bagi alternatif pula. Kalau tak mau, kalau betul Aisyah ni, yelah, walaupun dia tak nafikan orang baik, tapi kalau benda tu betul pun, ambil lah orang lain. Itu cerita dia. Kalau tuan-tuan jadi Aisyah, kalau perempuan jadi Aisyah, puas hati tak? Tak backup. Padahal kenal Usamah boleh backup. Itu tu kalau jadi kat kita, kejiranan kita tu 4 keturunan tak habis cerita tu. Nikah pula anak menantu tu kita cerita lagi masalah yang 40 tahun dulu. Gaduh masa bila? Masa tengah Cina jual ikan dengan sembang-sembang tu kan. Itu cerita lagi tu. Pasal melekat di jiwa. Dan itu yang dikatakan berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sejak daripada peristiwa tu dia memang ada rasa Ali tak backup dia. Kecil hati. Kecil hati dah silahnya. Bukan dia nak musuh apa, tapi kecil hati. Dan Ali pula, ialah benda tak turun wahyu lagi. Benda tu benda yang tidak diketahui, benda ghaib. Dan kalau nak kata Aisyah tak buat pun, itu masih manusia. Seorang manusia, perempuan dengan lelaki berduaan. Nak expect apa lagi boleh. Benda sebarang kemungkinan boleh berlaku. Jadi Ali dia cuba mencadangkan perempuan lain ada lagi, ya Rasulullah, mintalah Allah ni, Allah takkan mensulitkan kamu lah. Maksudnya macam tu. Nak tenangkan jiwa Nabi. Kalau sampai ke tahap terpaksa berpisah daripada Aisyah, banyak lagi perempuan lain. Jadi Ali bukan ambil pendekatan yang macam itu. Di pihak kita yang melilai ataupun melihat, kita nampaklah macam itu. Tapi orang yang kena, dia tak sama rasa macam kita. Itu yang berbekas pada Aisyah. Baik, kesan dia ketika Aisyah menceritakan tentang sakit dan wafatnya Nabi SAW. Di mana Nabi sakit? Lepas tu Nabi wafat kan? Kat rumah dia. Aisyah berkata, Nabi keluar dipapah oleh 2 orang. Masa sakit ni, Nabi keluar dipapah oleh 2 orang. Seorang Al-Abbas dan seorang lelaki lain. Dia tak sebut nama. Padahal bukan tak tahu Abbas dengan Ali yang papah Nabi tu. Macam kita lah dengan apa? Abbas dengan seorang lagi siapa tah? Dia tak siapa tah tu, seorang lelaki lain tak disebut tuan-tuan. Kalau dalam ilmu hadis, bila tak sebut nama tu, dia mesti ada masalah. Dia merendahkan kawan tu. Ataupun dia tak best lah nak sebut macam tu. Getik nak sebut. Betul. Getik rasa aku nak nyebutnya. Dia tak berbekal. Nak ceritanya apa tadi? Nak ceritanya ialah itu Aisyah yang sangat
mengetahui tentang tunjuk ajar Nabi. Wahyu turun pun banyak dia dengan Nabi. Banyak peristiwa dia dengan Nabi, sampai ke sekecil-kecil perkara amalan hidup Nabi kita ambil daripada Aisyah. Pun begitu, dia manusia. Bila ada berlaku selisih dia dengan peristiwa dia dengan Ali tu, bertahun-tahun dia menyimpan perasaan tu. Ada kat dia. Itu pasal tuan-tuan jangan heran kalau hari mula kahwin dan kita buat selek, 40 tahun dah kahwin ni, ungkit lagi. Lepas dia kata, Aisyah pun ingat. Itulah, apa nak buat? Manusia. Ayatnya apa? Hadap je lah benda tu. Kalau kita nak kata dia ni memang kaki ngungkit, bukanlah seorang dalam dunia macam tu, berjuta lagi macam tu. Jadi kita timbangkan dengan segala kebaikan yang ada kan. Sabar je lah. Itulah benda je. Sabar dapat pahala. Baik, kita sambung ya. Subhanallah, bagaimana dia tergamak tidak menyebut nama Ali, sedangkan dia mengenal Ali dengan baik. Ibn Abbas mengatakan kepada seorang tabi'in, apakah engkau tahu siapakah lelaki lain yang namanya tidak disebut oleh Aisyah? Dialah Ali. Bila cerita balik hadis tu, seorang lelaki lain, dia selalunya bila dalam hadis akan sebut seorang lelaki lain, biasanya akan ada riwayat lain, nama lain, akan disebut nama siapa-siapa. Yang ni seorang lelaki lain, siapa dia? Abbas pun kata, kau tahu tak? Ali ya tu. Tapi nak beritahunya, Aisyah tak nak sebut nama Ali tu. Gitu. Itu Pak Aisyah, habis je. Contoh yang lain. Dari Jabir radhiyallahu an, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Arash bergetar kerana kematian Sa'ad bin Mu'adz. Lalu seseorang berkata kepada Jabir bahawa Al-Barra berkata, dipan bergoyang. Dipan ni pelamin. Dipan ni bahasa Indonesia maknanya pelamin. Dia kata Arash, kau ni boleh kata pelamin. Bezalah kan. Arash ni singgahsana. Kalau kita kata singgahsana raja, besar lah kan. Ngalamin macam tu je lah. Lalu dia, yakni Jabir berkata bahawa Sa'ad bin Mu'adz berada di antara dua kelompok yang saling membenci. Aku mendengar Nabi SAW berkata, Arash bergetar kerana kematian Sa'ad bin Mu'adz. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba perhatikan bagaimana kata-kata yang bergetar adalah pelamin, bukan Arash. Yang perkataan itu diucapkan oleh Al-Barra. Al-Barra bin Azib ini sahabat Nabi, banyak hadis yang dia riwayat. Nabi kata Arash, besar lah kan. Itu tanda apa? Bila kematian itu menyebabkan Arash bergegar, menunjukkan kemuliaan kawan tu. Sa'ad bin Mu'adz ini sangat dimuliakan. Bila kata Arash bergegar tu seakan-akan menunjukkan satu kemuliaan tentang kehilangan seorang lelaki, Sa'ad bin Mu'adz. Mulialah dia. Tapi bila mai dekat Al-Bara, dia kata lamin yang goyang. Dia downgrade benda tu. Maknanya kawan yang mati ni, ialah dia mulia, tapi tidaklah macam tu, kurang sikit. Kenapa dia boleh keluarkan perkataan tu? Ini terjadi kerana kebencian antara dua suku Arab yang ada di Madinah, iaitu Aus dan Khazraj. Sa'ad bin Mu'adz adalah tokoh kaum Aus. Orang-orang suku Khazraj tidak ingin kemuliaan ada pada tokoh suku Aus, hingga mereka berkata bahawa yang bergetar adalah pelamin, bukan Arash. Kata-kata itu dia katakan datang dari Al-Bara yang didengar oleh seseorang. Maknanya orang pergi report dekat Jabir. Dia kata, dah Bara kata pelamin yang goyang. Jadi kata-kata itu disampaikan kepada Jabir, yang dia kata Bara yang beritahu. Lalu Jabir berdiri membela kemuliaan Sa'ad bin Mu'adz, dalam keadaan Jabir itu sendiri adalah dari suku Khazraj. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Arash Allah yang Maha Pengasih bergetar kerana kematian Sa'ad bin Mu'adz. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada tertinggal tu Sa'ad bin Mu'adz. Baik, di sini apa dia punya point tuan-tuan? Poinnya ialah
Sa'ad itu bin Mu'adz adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Kehilangan dia, kematian dia, gegar tu sendiri Nabi tak, gegar tu satu benda yang ghaib. Kalau Nabi tak sebut, kita pun tak tahu benda tu. Tapi Nabi boleh mention benda tu, menunjukkan Nabi juga, Nabi memuliakan Sa'ad ni. Cuma oleh kerana sebelum hijrah, Aus dan Khazraj ni memang sentiasa bertelingkah dan bergaduh, berperang. Didamaikan bermula daripada Bai'atul Aqabah. Masa Bai'atul Aqabah tu Nabi dah mulakan damaikan. Syarat untuk tu dah damaikan. Bila Nabi berhijrah, maka perdamaian itu tak pun berlaku secara dah kira-kira istiqar, establish. Dalam tempoh itu masih ada sikit-sikit kepanasan. Salah satunya ialah ketika mana yang sebelum arak diharamkan, yang mereka pakat minum arak, mabuk, dah mabuk. Arak ni dia ada satu kelebihan spontaneous, dia boleh buat keluar dia punya sajak dia, syair dia. Bila dia buat keluar tu, dia akan keluarkan perkataan-perkataan dan dia ungkit balik sejarah lama. Tok nek moyang, hari tu tok aku lawan dengan kampung apa kalah, mati kena tindih apa semua. Dia ungkit balik segala benda-benda macam tu. Maka kawan dia pun panas, nyaris nak berlaku pergaduhan. Lalu turun ayat Allah Ta'ala tentang syaitan ingin menjebakkan kamu di dalam al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Itu kerja syaitan. Bila dah kita mabuk, tak hilang dah ingatan, dia akan keluar perkataan di luar kawalan, maka akan menyebabkan permusuhan. Baik, nak ceritanya Aus dan Khazraj walaupun dah berdamai tu, di kalangan sahabat tu champion belaka tu, bila dia masih ada rasa persaingan, dia masih ada rasa macam turun sikit ni Pak, kita naik kita. Adakah itu satu benda yang salah? Salah lah, memanglah salah. Tapi mustahil tak dia berlaku keluar daripada mulut manusia yang digelar sahabat? Tak mustahil. Pasal mereka juga adalah manusia. Jadi poinnya, mereka tu manusia. Kalau sahabat macam itu, apatah lagi generasi yang di bawah daripada sahabat. Tuan-tuan kalau baca sejarah para ulama, janganlah kata ideal sangat ulama, tidak, ulama semua bersatu padu apa semua. Dah, ulama sama ulama pun perang pada zaman dulu lagi. Sabit zaman dulu tak ada Facebook je. Tapi gentleman, depa kalau berlawan, depa akan buat muzakarah. Depa akan berdebat. Open lah berdebat. Khalifah akan panggil dua pihak yang berbeza datang depan dia untuk buat pembentangan, berdebat. Memang dia buat acara tu, program tu berkala. Yang ni dengan ini datang duduk depan khalifah dan dia membentangkan. Lah bukanlah kita kata sampai depa bertumbuk bergaduh dah, tapi sentiasa akan ada pertelingkahan, perbezaan pendapat. Bahkan sampai ke tahap yang hangat yang kita kata berapa ramai kalau kita baca dalam sejarahnya, dalam disebut dalam oleh Ibn Hajar umpamanya dalam Fathul Bari dan sebagainya, ada ulama yang sampai boleh sanggup bermubahalah. Kes-kes ya ni, sejak kawan tak setuju kat setuju, dan sekalian kita mubahalah. Bukan sikit-sikit mubahalah tu tuan-tuan. Jadi ulama pun ya, pasal ulama itu masih manusia. Tak ada manusia yang 100% sempurna. Jadi sangat salah kalau kita mengidolkan, kita memuliakan seorang tu sampai anggap dia tak ada salah langsung. Segala kalam dia tu kita akan pulah dan ulah menjadi mantik yang tinggi. Semua jadi betul. Padahal salah. Jangan sampai mempertuhankan manusia. Manusia itu point dia nak beritahu ialah jangan sampai hulu melampau macam itu, dan jangan sampai kita memandang rendah manusia sampai hilang segala kebaikannya. Jadilah manusia yang adil dan saksama. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup kita pagi ni cakap tu, pakak-pakak rasa semua menghidup bau kambing lah kedah rasanya ni. Ada apa-apa yang tuan-tuan nak bincangkan ke? Silakan. Kalau ada apa-apa lah. Tak ada ya? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.